أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بارك لنا في شهر رمضان ورزقا ليلة القدر أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah dengan izin dan limpah kurnianya. Alhamdulillah, buat julung kali pertamanya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur kita section 20 Shah Alam. Alhamdulillah, syukur berbanyak-banyak. Kali pertama juga saya datang di sini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah untuk salat fardu berjemaah. Alhamdulillah, kemudian diikuti dengan salat sunat tarawih dan disudahi dengan salat sunat witir. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita persembahkan, apa yang kita hadir, apa yang kita lakukan pada malam yang mulia ini tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, paling penting mendapat keberkatan di sisi Allah, mendapat pandangan rahmat daripada Allah, dan yang paling penting kita berada pada fasa yang kedua di dalam bulan Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada fasa maghfirah, pada fasa keampunan kita berada cukup baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau tak silap Ustaz, malam ni malam yang ke-13, betul ke tuan-tuan? Kalau tak silap Ustaz lah. Nah, tak kira lah, tak kisahlah 12 ke 13 ke. Tetapi apa yang Ustaz cuba nak sampaikan tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, pada malam yang penuh dengan keberkatan, hadir daripada jemaah yang penuh membanjiri, kita katakan surah An-Nur kita. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah fid dunya wal akhirah. Kalau di Shah Alam ni Ustaz biasalah, tapi di An-Nur ni tak pernah sampai lagi. Di sebelah kita Masjid Al-Huda section 19, di Masjid Ubudiyah 3 hari yang lepas masjid baru di section 24, apa Masjid Al-Ihsan. Kemudian biasa di surah As-Sakinah di Tidak Air Jaya. Banyak sangatlah kalau di Shah Alam ni tuan-tuan. Cuma kalau di surah An-Nur ni belum sampai lagi kali pertama. Alhamdulillah. Cuma pada malam yang mulia ini tuan-tuan, Ustaz nak kongsikan sikitlah. Diberikan masa kepada Ustaz 20 minit hingga 30 minit saja. InsyaAllah Ustaz cuba untuk ringkaskan sepadat mana yang boleh pengisian kita pada malam yang mulia ini tuan-tuan. Mudah-mudahan diberikan keberkatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk beribadah. Kata Nabi SAW, ada 3 kebahagiaan yang kita kena cari, especially di dalam bulan Ramadan. Ada 3 perkara yang perlu kita tekankan di dalam bulan Ramadan. Bukanlah kata keluar daripada Ramadan kita tak buat, tak. Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan yang rahmati Allah, benda ni ditekan oleh Nabi SAW. Sebab tu waktu Ustaz ngaji di Pondok Sik bersama dengan almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa, dia kata apa tuan-tuan? Jangan ada daripada anak-anak murid aku beriman dalam bulan Ramadan, tetapi berimanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang ramai daripada kalangan kita, bagus, tak salah kita membanjiri, kita penuhkan dalam bulan Ramadan, cantik, Alhamdulillah. Tetapi yang kadang-kala kita terikut-ikut, boleh jadi dia sebagai satu trend, boleh jadi dia sebagai satu ikutan, boleh jadi dia sebagai budaya. Ramadan saja datang. Sebab tu Ramadan asal perkataannya Ramadan. Kalau orang mengaji ilmu nahwu, asal perkataan Ramadan. Ramadan ni maksud dia apa tuan-tuan? Terik, panaslah. Adakah cuaca Ustaz? Boleh jadi juga.
Saya selain daripada bertugas sebagai menyampaikan orang kata perkongsian majlis ta'lim, majlis ilmu, tugas utama saya adalah bawa jemaah umrah. Cuma tahun ni Allah Ta'ala tak izinkan kepada saya tuan-tuan dalam bulan Ramadan, kerana ada beberapa sebab yang tak dapat dielakkan, terutama faktor keluarga. Ada beberapa perkara lah. Biasa saya bawa jemaah umrah ni dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Kalau kita pergi Mekah, pergi Madinah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak payah ceritalah cuaca dia. Dia punya terik, dia punya panas. Cuma kelebihan bumi barakah, dia panas tu tak macam kita. Kalau kita di tanah air kita panas tuan-tuan, 30 minit bawah matahari, hilang deodoran kita punya bau tu tuan-tuan, hilang. Tapi di bumi Mekah Al-Mukarramah, di Madinatul Munawwarah tuan-tuan, insya-Allah dia tak terik macam kita berpeluh, tak ada, terasa bahang. Tetapi yang dimaksudkan daripada segi syarak, panas tu adakah cuaca? Boleh jadi betul juga, tapi yang sebenar kata ulama definisi syarak, panas sifat dia membakar, panas sifat dia menghanguskan, panas sifat dia memadamkan. Padam apa tuan-tuan? Maksiat-maksiat yang pernah kita buat sebelum daripada ni. Sebab tu Ramadan diberikan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada kepada umat lain. Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ishak, kaum Nabi Yakub, kaum Nabi Harun, Ramadan ada, tetapi definisi, tetapi intipati, tetapi satu bentuk inisiatif yang diberikan oleh Allah hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tu ada bulan Ramadan, dalam tu ada turunnya Al-Quran, dan yang paling penting tak lama lagi insya-Allah kita ada 10 malam yang terakhir, dipanggilkan malam Jumaat. Boleh tahan juga orang anu ni, malam Jumaat dengar Jumaat, malam Lailatul Qadar. Jumaat tu nanti dulu. Malam Lailatul Qadar yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imana wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Bang, Allah Ta'ala tak heran abang punya dosa berapa banyak. Bukanlah tak heran tu maksudnya boleh buat dosa, bukan. Salah faham pula. Tak heran Ustaz. Untuk maklumat Ustaz, lepas ni memang teringin lama dah tak minum bir dah Ustaz. Lama dah tak kena Ustaz kata macam tu. Bukan. Maksudnya kesilapan yang pernah kita buat, satu ketika dulu dia tak heranlah, tetapi yang jadi tanda tanya, yang Allah Ta'ala tertunggu-tunggu, kenapa engkau tak minta taubat pada aku? Bukanlah kata, kalau macam tu Ustaz, buat dosa taubat, buat dosa taubat. No, bukan. Bila mana kita diberikan kesihatan oleh Allah dan bangkit pada malam Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, betul-betul you nak minta maaf pada Allah. Kalau istilah kita lah, betul-betul you nak minta ampun pada Allah. Kata Nabi SAW, 7 petala langit, 7 petala bumi pun dosa kamu akan diampunkan oleh Allah. Kecuali tuan-tuan, hati-hati, dosa kita jangan kita cerita pada orang. Kalau mengaji dalam kitab Samaratul Jannah, dalam bab tasawuf tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, buka dalam kitab Tajul Urus karangan Syekh Ibnu Athaillah. Ulama-ulama sufi ni tuan-tuan, dia kata haram cerita maksiat kita pada orang. Jangan cerita, kecuali depan qadi yang nak baikkan antara hubungan suami isteri. Contoh, antaranya depan hakim yang kita minta nasihat supaya kita tak mau buat lagi kesilapan kita, itu tak ada masalah. Tapi ni style kan orang sekarang kan, suka sangat bagi tahu apa yang buat, tambah maksiat, wal iazubillah. Jangan duk cerita, walaupun kepada suami, walaupun kepada isteri, walaupun bakal suami, walaupun bakal isteri, jangan cerita. Kerana Nabi sebut dalam hadis, ya muqallibal qulub, hati manusia 70 kali berbolak-balik satu hari satu malam. Tu kita dah baca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, 70 kali. Kejap okey, tak apa abang, maafkan awak. Tapi bila kelahi, tengok dulu awak macam mana, saya yang kutip awak. Guna perkataan kutip dah. Sebab tu hati manusia 70 kali berbolak-balik. Jangan cerita apa maksiat yang kita buat kepada siapa pun.
Tetapi bangkitlah 3/4 malam, bentang sejadah, ambil wuduk, cerita kepada Allah untuk tutup keaiban kita. Jangan cerita. Ni akhir zaman suka cerita ni. Oh ustaz, saya dulu bagian-bagian. Kalau nak minta atas jalan nasihat, tak apa. Ni memang suka cerita pada orang. Bahkan hari ni buat maksiat tak malu. Minta maaf tuan-tuan, dulu nak tengok orang perempuan isap rokok payah. Sekarang berapa ramai tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, wanita-wanita pakai jilbab, pakai kerudung, isap vape, tak ada apa-apa. Okey, sebab tu ulama sebut tuan-tuan, mahkota bagi wanita dua perkara. Mahkota, in English dia panggil apa tuan-tuan? Kalau letak atas kepala tu permaisuri tu apa? Crown ya, crown. Nah, crown tu kemuliaan. Nah, dua mahkota bagi orang perempuan. Ada dua sifat ni mulia, tak kira anak kita, isteri kita, siapa pun. Yang pertama sifat malu, kata Nabi SAW. Ada perasaan malu, mulia bagi orang perempuan. Maksudnya malu tu kena pada tempat lah. Kak, hari ni ada orang jemput untuk berbuka puasa lah kak. Betul ke? Dia tak ada jemput pun lah kak. Tak, dia wakil pada saya. Saya ketua muslimat. Nah, memang dia jemput kita semua. Segan lah. Tak apa kak, jom lah. Nanti kejap. Mulia, ada perasaan malu, segan. Nah, nak berjumpa dengan orang, malu. Perasaan tu bagus, kata Nabi. Yang kedua, perasaan takut bagi wanita, mulia. Dia adalah satu bentuk kemuliaan, mahkota apabila orang perempuan ada sifat malu dan takut. Kak, jom kak, hari ni kak kita pergi pasar malam. Semalam dengan kata kena ada ragut tau. Nanti dululah kejap, tanya suami sekejap. Kok dia nak pergi ke anak nak teman ke? Ada benda ni mulia. Tapi kata Nabi SAW, kena pada lelaki, dia jadi binasa. Sifat malu kepada orang lelaki. Bang, malam ni bang, kita ada mengaji kitab fiqah tau. Ada ustaz tu datang, dia buka kitab Wisyahul Afrah. Jom datang. Malu lah bang, aku tampar kejap lagi kan. Segan lah ustaz, tak berapa. Saya tak biasa. Saya bukan orang surau. Teruk berbenar perangai tu. Yang kedua, ada perasaan takut kepada orang lelaki. Nabi kata buruk perangai tu. Dia pada orang perempuan cantik, tapi pada orang lelaki buruk. Bang, hari ni kita ada tarawih. Lepas tu tarawih kita, kalau tak silap, lepas tu ada witir. Lepas witir tu ada moreh. Tadi pihak surah An-Nur maklumkan pada ustaz ada kambing golek. Contoh. Nah, Allah mak ustaz, saya bukan apa ustaz. Nak pergi masjid tu saya takut lah ustaz. Gelap lah ustaz. Contoh, orang lelaki jawab macam tu, potong je lain geribet tu. Nah, contoh. Jadi benda tu ada dua benda yang baik bagi wanita, dua benda yang buruk bagi lelaki. Sebab tu hari ni tuan-tuan, orang dah tak malu dah buat maksiat. Panggil budak-budak tahfiz, nak jamu berbuka puasa. Okey, alhamdulillah. Cantik lah tu, bagus. Tapi yang kau pergi hidangkan terjoget-joget atas pentas tu apa hal? Raya 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 kepala otak engkau. Tu geram tu. Budak tahfiz tu pun sampai malu-malu je duduk tu. Nah, sebab tu kata ulama waktu ustaz ngaji dulu dengan almarhum Tuan Guru Haji Saleh, dulu orang buat benda maksiat segan, malu dengan orang soleh. Tapi hari ni terbalik, orang soleh pula segan dengan orang maksiat. Nah, dulu kalau tu tak pakai seluar pendek, kau tutup depan aku, tu imam, buang rokok tu, ustaz datang tu, ustaz dulu. Tapi sekarang tuan-tuan yang tak ada apa, panggil budak-budak tahfiz. Baguslah, ustaz bukan kata salah nak jamu orang tahfiz, tetapi adab itu penting. Kata Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala, orang ada adab insya-Allah dia ada ilmu. Tapi orang ada ilmu belum tentu dia ada adab. Saya ulang balik, orang ada adab, insya-Allah dia ada ilmu. Dia pergi mana-mana pun, jumpa orang lebih tua daripada dia, jumpa orang lebih pangkat daripada dia, jumpa orang lebih rendah daripada dia, memang akhlak dan sifat dia beradab. Maka kata Nabi SAW, man tawadda'a rafa Allah. Bila orang ada adab ni, dia takkan berasa lebih daripada diri dia. Dia akan ambil semampu mana. Apa yang dia ada tuan-tuan yang rahmati Allah, dia cuba manfaatkan. Sebab tu kata Imam Syafi'i, orang ada adab insya-Allah dia ada ilmu. Dia pergi mana-mana. Tapi orang ada ilmu, dia belum tentu ada adab. Pandai. Tapi yang pergi jemput sampai penyanyi terjoget-joget, budak tu duduk sampai tersipu-sipu, malu budak tu.
Sebab tu tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, di akhir zaman kita ni fitnah banyak. Di akhir zaman kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi SAW dalam kitab Bulughul Maram, Nabi sebut dalam hadis, bagai-bagai tanda orang yang duduk pada tanda akhir zaman, benda maksiat jadi benda yang baik, benda baik jadi benda yang mungkar, terbalik. Sebab tu pada malam yang mulia ini 3 perkara Ustaz nak ambil. 3 cukup dah. Tak boleh lama-lama tuan-tuan. 3 perkara. Sebab Ustaz dah kena dah 4 hari lepas ke 5 hari lepas dekat Seri Kembangan. Dia ada letak satu nota dekat meja. Diminta kepada penceramah untuk tazkirah tak lebih di antara 15 hingga 20 minit. Dia buat dekat bawah, dia kata arahan jaiz. Ustaz pun okey lah. Tapi yang tak tahan dia buat kaki ayam kat bawah. Kalau lebih masa, allowance dipotong. Kurang ajar betul tuan-tuan. Ada juga surau macam tu tuan-tuan. Ustaz kata betul, ni rasa bukan jaiz ni korang mana-mandai ni. Lebih masa kena potong kata dia. Tak apa tuan-tuan. Cuma pada malam ni tuan-tuan, ringan-ringan je. Untuk sesi mukaddimah kita jumpa. Tetapi Ustaz nak kupaskan 3 perkara yang membawa kepada keberkatan. 3 perkara yang membawa kepada kebaikan. Tuan-tuan pegang 3 perkara, mana-mana tuan pergi, insya-Allah. Yang pertama kata Nabi, fa'alaikum bil jamaah, salat berjemaah. Jaga salat berjemaah, especially salat fardu subuh pagi Jumaat. Dia Jumaat, dia salat ni berjemaah, dia ada 7 ranking. Salat 5 je, tapi kedudukan berjemaah. Pertama, salat fardu Jumaat, itu nombor 1, sebab dia fardu ain, bukan fardu kifayah. Semua orang lagi. Yang kedua, salat fardu subuh pagi Jumaat. Biasa orang baca surah As-Sajadah, tak baca pun tak ada masalah. Biasa tu. 2. 3, solat fardu subuh selain hari Jumaat. 4, solat fardu isyak. 5, solat fardu asar. 6, solat fardu zuhur. 7, solat fardu maghrib. Ranking ada 7. Solat berjemaah jangan tinggal, dalam Ramadan, luar Ramadan. Kerana buka dalam kitab Jauharul Mahum, Nabi kata di antara manusia, golongan yang tidak akan miskin sampai bila-bila, orang yang jaga solat berjemaah. Tuan-tuan akan rasalah. Tuan-tuan pentingkan pada anak-anak tuan-tuan. Bulan ni tak cukup duit lah pinjam dulu loan dulu bulan 2 pula duit tak cukup lah bukan hari tu kau pinjam duit lagi ke? Tu lah tahu je lah duduk Shah Alam ni, bulan 3 pinjam lagi, bulan 4 pinjam lagi, bulan 5 pinjam lagi, manjang minjam. Alah tu lah duit tak cukup. Jangan bohong, duit tak mungkin tak cukup. Kerana 4 bulan di dalam perut mak kita, Allah Ta'ala telah tetapkan 4 perkara. Buka dalam kitab At-Tazkirah, Al-Imam Qurtubi sebut jodoh, ajal maut, rezeki, qada dan qadar. 4 benda telah ditetapkan oleh Allah. Daripada pancutan air mani nutfah keluar kepada 40 kedua, alaqah keluar pada 40 ketiga, mudghah. 120 hari itu telah ditetapkan oleh Allah. Yang tak adanya bukan tak cukup, barakah tu Allah Ta'ala tanya. Duit manjang tak cukup, cuba cek sesekali tu tuan-tuan, cuba cocok angin sikit. Abah tengok, abah pergi rumah kau ni azan Zuhur pun kau buat tak reti je, azan asar pun macam tu, selit sikit. Malam tadi ataupun sebelum daripada ni, abah ada dengar Ustaz Nazri ceramah. Di antara golongan yang takkan miskin sampai bila-bila, Nabi cop. Kalau bahasa kita hari ni orang panggil apa? Gazet. Orang panggil apa? Warta. Tak boleh nak adjust dah lah. Tapak tu memang digazetkan, tapak masjid MBSA buat contoh, dah diwartakan dah, tu tanah perkuburan, tak boleh nak kau tim lagi dah, nak buat macam mana pun, dah memang gazet. Macam itulah umpama baginda Rasulullah SAW sebut, orang yang jaga berjemaah dia takkan miskin sampai bila-bila. Dia takkan miskin, that's mean dia takkan apa-apa kedana. Cuma tuan-tuan jangan faham tak miskin tu tuan-tuan jadi kaya. Ini salah. Maknanya jaga berjemaah, Ustaz kata tak miskin. Bila kata tak miskin, jadi kaya lah. Ustaz, tak jadi pun macam Datuk Alif Syukri tu Ustaz, aku smackdown sekejap lagi kan. Tak, bukan yang tu. Kata Nabi SAW, orang yang jaga solat berjemaah, dia tak miskin, dia tak apa-apa. Maksud yang ulama bahaskan, iaitulah kehidupan dia barakah, cukup. Dia tak kaya. Tapi kalau kata anak tu nak makan, boleh.
Kadang-kadang orang rumah tu teringin lah sesekali apa, nak makan apa yang apa mahal tu, apa daging tu apa, kat Bangi tu apa, menate tu menate tu, oh mahal tu, jangan main-main tu. Nah, saya pernah makan sekali je, itu pun orang masjid belanja, aku tengok harga pun terkejut, wow betul mahal tuan-tuan. Saya makan dekat Bangi, saya kuliah Masjid Hasanah Bangi. Ya Allah, kata Nazi, betul ke? Jangan bawa lagi lah saya tempat ni. Nah, makanan harga macam ni, ya Allah. Tapi lah, tak apalah, itu bisnes dia lah, kita tak boleh nak kata, cuma kita ukur baju kita. Tak payahlah Nazi, macam ni punya mahal. Nah, lebih baik kita makan biasa-biasalah, duit tu kita ajak ramai-ramai sikit. Ada setengah orang dia okey je sebab dia memang berduit. Ustaz nak cerita, kadang-kadang orang rumah, bang, jomlah bang kita pergi kedai tu bang, kawan-kawan duk kata kedai menate tu daging tu sedap bang, chicken chop grill tu bang, boleh bang, dah lama dah bang kita ni bang teringin nak bawa mak ayah tu abang pergi Cameron tu bang, abang cuba adjust, boleh bang, ni anak tak apa sehat ni bang, cubalah kita pergi klinik elok sikit, ada rezeki. Sebab itu orang yang jaga berjemaah dia tak kaya, tetapi rezeki yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia cukup. Apa cukup? Barakah. Sebab tu 3 kejayaan, 3 kemuliaan. Dan orang yang duduk dalam salat berjemaah, bukan kata barakah itu ataupun dia tu tadi tak miskin semata-mata duit, tak. Orang yang jaga barakah, tuan-tuan tengok, kadang-kala tuan-tuan sebelum dia jaga salat berjemaah, tuan-tuan, sebelum dia jaga anak selalu sakit sebelum. Tapi bila dia dah jaga, kadang-kadang anak nombor 1 demam, lepas tu dah baik pula, anak nombor 2 cirit-birit pula. Tapi bila Allah Ta'ala bagi kita boleh maintain berjemaah, ustaz, betul lah ustaz, Allahumma salli ala sayyidina, rasalah ustaz, anak saya alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, bukan semata-mata daripada sudut nilai mata wang, tetapi daripada sudut barakah. Ustaz, dulu saya pergi tempat kerja ustaz, serabut dengan member ustaz, hari-hari bos memekik kena tiaw hari-hari ustaz. Tapi alhamdulillah bila jaga berjemaah ustaz, Allah Ta'ala lapangkan dada saya. Ustaz, saya ni untuk makluman ustaz, 3-4 biji rumah dah pindah, tak ngam dengan jiran ustaz, sini jiran ni bising lah itulah. Tapi bila jaga hubungan salat berjemaah, Allah Ta'ala bagi cukup, iaitulah kehidupan kita tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, Allah Ta'ala bagi sempurna. Itu yang ustaz kena dekat surah Al-Ikhlas. Satu tempat di Ampang, ustaz mengajar, jemaah tu datang, dia kata, ustaz, saya cuba apa yang ustaz kata, Allah Ta'ala bayar cash ustaz. Saya kata, bayar apa bang? Saya cakap terus terang dengan ustaz, dulu saya gaji 4,000, nak bagi mak ayah RM100 sebulan pun tak lepas. Bila mana ustaz sebut jaga berjemaah, saya cuba. Ya Allah ustaz, betul-betul barakah, sampai saya boleh bagi, mak ayah saya pun boleh bagi, mak mertua pun boleh bagi. Tapi ustaz, ada benda satu saya rasa tak pernah saya fikir. Ustaz, boleh tak nak cium tangan ustaz, nak peluk? Tak payahlah cium-cium, ustaz kata. Apa cium-cium pula tangan, peluk je salam okey. Tak ustaz, benda ni saya tak pernah terfikir dapat. Bila jaga solat berjemaah, sampai anugerah macam ni Allah Ta'ala boleh bagi. Apa dia yang abang dapat tu? Ustaz janji jangan marah. Tak marah apa benda, cuba abang cakap betul-betul. Bukan apa ustaz, nikmat Allah Ta'ala bagi bila jaga berjemaah memang luar biasa lah ustaz. Yelah, abang dapat apa? Cuba cakap, ustaz, saya baru ni ustaz menikah seorang lagi ustaz. La ilaha illallah. Tengok tuan-tuan, jaga berjemaah, nikah seorang lagi. Ustaz pun cakap lah dengan hamba Allah ni, nama abang ni Badri, Abang Badri. Ustaz ni mengajar Abang Badri, ustaz ni tok guru Abang Badri. Abang Badri tu anak murid, ustaz pun satu je. Abang Badri dah tambah 2. Dia jawab apa tuan-tuan? Ustaz takut bini kurang ajar betul. Nah, ustaz takut. Ustaz jawab balik, bukan takut bini, bini tu menakutkan ustaz. Nah, nak gambar barakah dia, biarlah. Mungkin part dia dekat situ, part kita lain. Tuan-tuan, ujian tak sama betul, rezeki tak sama betul. Ada orang duit banyak, anak pun tak ada. Berapa ramai? Ada orang duit banyak, tapi nikmat sihat Allah tak nak tarik.
Saya sebelum Ramadan baca satu doa selamat dengan tahlil seorang datuk besar duduk di TDI Damansara. Dia kenal saya waktu saya jumpa dekat TV3 Sri Pentas. Dia sisir dengan saya, dia minta tolong saya untuk baca doa, tapi dah lama lah. Tapi yang untuk jumpa baca doa selamat ni sebelum Ramadan. Tuan-tuan, ya Allah, pergi rumah dia di TDI Damansara tu, dia ada satu orang tukang untuk start kunci kereta, dia bayar gaji. Kereta subhanallah, Ferrari, Porsche, Lamborghini, segala macam kereta ada. Tapi Allah Ta'ala tarik nikmat sihat dia. Nah, dia kata, Ustaz, saya tak boleh naik kereta lama-lama Ustaz. Belakang dia ada slip disc, saya tak boleh naik lama-lama Ustaz. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak boleh nak buat apa-apa. Cuma dia kata apa? Tuan-tuan, Ustaz, saya bukan apa Ustaz, saya hanya nikmat ni Ustaz, Allah Ta'ala tarik, saya boleh naik kereta 200.5 je. Kereta apa pula Datuk? Kereta wheelchair je saya boleh naik Ustaz. Allah Ta'ala tarik nikmat. Ya Allah tuan-tuan, kereta banyak, sedikit. Kereta mahal tu apa tuan-tuan, yang ada dekat bonet tu apa? Ferrero Rocher. Alah, susah benar. Alah, kalau orang tak kerti ni susah. Re-rise. Ikutlah. Ada kereta tu tuan-tuan. Ustaz tengok, ya Allah. Tapi dia terus terang. Dia kata nikmat ni Allah Ta'ala tarik dah Ustaz. Saya slip disc dekat belakang, saya boleh duduk wheelchair ni je. Sebab tu nak gambar barakah ni tuan-tuan, jangan sangkakan satu jalan saja. Bila tuan-tuan jaga berjemaah dalam Ramadan especially lah, Allah Ta'ala bagi pada kita. Luar Ramadan tu KPI dia. Ramadan ni tak heran bulan lipat kali gandakan. Nak tahu bagaimana keberkatan tuan-tuan berada di dalam bulan Ramadan, luar itu tadi kedudukan sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz, bukan kata tak adalah 5 waktu Ustaz, tapi saya set within 24 hours saya mesti mau datang masjid surau. Itu saya sematkan dalam diri saya Ustaz. Saya pergi mana-mana pun Ustaz, dalam 24 jam saya tak boleh datang subuh, saya datang zuhur, asar, maghrib, isyak. Kod-kod mana satu waktu, tanda Allah Ta'ala berikan barakah. Satu, orang dapat kejayaan jaga berjemaah. Dua, orang doakan kebaikan kedua orang tuanya. Jangan tinggal Semua kita ni ada mak ayah. Maksudnya kita semua anak. 5 je makhluk, tak ada mak, tak ada ayah. 2 manusia, 3 binatang. Mak tak ada, ayah tak ada. Dalam kitab sebut, pertama Nabi Allah Adam AS, 2 Siti Hawa AS, 3 tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular. Ular tu mak tak ada, ayah tak ada. 4 kibas Nabi Allah Ibrahim AS, Allah Ta'ala perintahkan Jibril AS untuk gantikan ketika mana nak sembelih anaknya, iaitulah Nabi Allah Ismail AS. 4, yang kelima iaitulah unta Nabi Allah Saleh AS. 5 saja. 2 manusia, 3 binatang. Semua daripada kalangan kita ada mak ayah, cuma masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kita. Kata Nabi SAW, orang yang ada ibu dan ayah, dia tidak minta doa daripada ibu dan ayah dia, bahkan dia tidak berbakti kepada kedua ibu bapa, Nabi SAW aminkan doa Jibril AS, celakalah golongan. Maksudnya minta maaf kalau bahasa Ustaz sikit kasar, engkau ni anak yang tergolong daripada anak yang paling bangsat yang Nabi doa. Minta maaf kalau bahasa saya kasar, tapi nak menampakkan bahawasanya ada ibu dan ayah itu bukan kerja main-main. Itu bukan perkara yang saya sibuk dah Ustaz. Bila tak sibuk? Bukan apa Ustaz, kadang-kadang malah hantar rumah orang tua je lah Ustaz, lagi senang. Hati-hati. Orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa, buka dalam Tajzibul Atraf, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibayar cash oleh Allah. Engkau tak semayang, kau mati, kau cerita akhirat besok. Walaupun dosa semayang tinggal tu paling besar. Engkau berjudi, tak sempat bertaubat, aku cerita akhirat besok. Tapi satu-satu maksiat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala beritahu kepada aku, iaitulah umat aku, kalau dia derhaka kepada kedua ibu bapa dia, tak sah cerita akhirat, dunia Allah Ta'ala bayar. Pertama ulama sebut, hati takkan pernah tenang. Orang derhaka mak ayah, gilah mana-mana pun, setara mana ada pangkat pun, hati takkan pernah tenang. 2, iaitulah rezeki sempit.
Bukan kata tak ada duit, manjang masalahnya. Minggu ni penyamun masuk rumah, minggu depan kereta pula accident, minggu satu lagi pula washing machine pula rosak, serabut kepala otak. Yang ketiga kata Nabi, paling jelas orang derhaka kepada kedua ibu bapa. Kalau kalian ada anak, kalian ada zuriat, zuriat kalian akan derhaka kepada kalian seperti mana kalian derhaka kepada kedua ibu bapa kalian. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu orang dapat barakah, mak ayah dia is the number one, nombor satu. Nah, apa tu Nabi kata, aku ni baru berkahwin, sahabat datang, aku ni baru berkahwin ya Rasulullah, siapa perlu utamakan? Ibumu, 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 3 kali. Kenapa ulama sebut dalam matan Arba'in Imam Nawawi, kenapa ibumu 3 kali? Kenapa tuan-tuan? Ada signifikan dia, bukan saja-saja. Ibumu, 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 baru ayah kamu. Kenapa kemuliaan orang perempuan? Ya Rasulullah, saya baru berkahwin, siapa perlu utamakan? Ibu. Ba'da ummuka, ibu. Lagi ibu, 3 kali. Ulama tafsir, kerana ibu ni kemuliaannya besar, isteri kita. Yang pertama disebutkan 3 kali, dia mengandung 9 bulan 10 hari. Mana ada orang lelaki boleh mengandung 9 bulan 10 hari, bawa perut, nak berak, nak kencing, pergi ofis, semua bawa. Ada orang lelaki boleh buat? Cuba angkat tangan, siapa boleh mengandung? Angkat tangan. Sajat jangan ceritalah, tu nanti. Nah, 9 bulan siapa boleh? Ni perut ni, nah, bawa je, nak berak bawa, nak kencing bawa, nak tidur bawa, pergi naik kereta bawa, boleh tahan? Ya Allah. Satu, kemuliaan orang perempuan, ibu kita lah. 2, ketika mana melahirkan. Sakit nombor 2 paling perit kata Nabi. Yang pertama sakaratul maut, yang kedua melahirkan. Siapa dia orang lelaki boleh lahir? Nah, sakit lah ustaz. Kalau rasa nak sakit melahirkan tu, sakit beranak tu, ulama kata terai telan buah mangga, berak bulat-bulat buah mangga. Kata terai rasa tengok. Perit dia tuan-tuan. Kita kena buah asir pun dah hara rumah tangga kita dah. Betul? Ustaz tak boleh duduk lah ustaz. Buah asir baru. Ni orang rumah kita, ibu kita melahirkan kita. 2. Yang ketiga apa dia? Menyusu. 2 tahun. Siapa orang lelaki boleh menyusu? Taubatlah hum tak keluar kat titik tu. Nah, orang perempuan je. Saya anak saya paling kecil 6 bulan. Nah, kadang rumah letih 3-4 pagi tu wek. Kadang-kadang saya try juga. Try je. Nah, ambil anak tu buat-buat letak kat buah dada saya. Tak mau lagi menjerit dia. Try. Kot-kot lah dia boleh diam. Tak mau, dia mak dia juga. Sebab tu orang yang ada ibu dan bapa, manfaatkan sungguh-sungguh. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doakan mak ayah kita, itu sumber kekuatan kita. Bahkan kalau buka dalam kitab Jauharul Mahub, orang lelaki mulia dengan 2 perempuan. Pertama ibumu, kedua isterimu. Sebab apa Fir'aun hebat? Ringkas-ringkas ni tuan-tuan. Sebab apa Fir'aun hebat? Bini dia, bini Fir'aun nama Siti Asiyah tu. Siti Asiyah tu nombor 4 in the world. Sebilangan ulama sebut wali Allah. Sebilangan ulama sebut dia ketua-ketua bidadari. 4 orang Siti. Siti Maryam alaihissalam nombor 1, mak Nabi Isa, tak ada suami tapi boleh melahirkan anak. Nombor 2, Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah. 3, Siti Aisyah. Nah, sebilangan ulama sebut bukan Aisyah, iaitulah anak Siti Fatimah Az-Zahra. Tapi kaul yang kuat Siti Fatimah Az-Zahra, anak Nabi yang kahwin dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nombor 4, Siti Asiyah. 4 orang Siti tu. Kalau orang tanya wanita paling mulia atas muka bumi, jawab 4 Siti. Siti Maryam nombor 1, Siti Khadijah nombor 2, Siti Fatimah nombor 3, Siti Asiyah bini Fir'aun. Siti Nurhalizam kau jangan tanya aku lagi, itu nanti. Nah, ni tuan-tuan, kenapa mulia Fir'aun tu? Mulia di sisi manusia lah, bukan di sisi Allah. Kenapa? Bini dia doakan pada dia. Tu sebab orang lelaki boleh hebat kerana 2 wanita, kata ulama. Yang pertama ibumu mendoakan kamu, tak usah sembang lah. Ustaz, saya datuk Ustaz, saya profesor Ustaz. Alhamdulillah, syukur umat Islam orang Melayu kena ada macam ni. Sebab saya lah Ustaz belajar jauh-jauh dulu. Saya ingat apa? Saya dulu cari duit ke depan. Abang sembang dengan kaki kedai mamak boleh lah. Ada doa daripada belakang yang abang tak perasan.
Boleh jadi ibu abang doa secara langsung, boleh jadi ibu abang doa tidak secara langsung, boleh jadi isteri abang mendoakan kebaikan abang, boleh jadi isteri abang tak secara langsung, diam-diam dia menadahkan tangan. Sebab tu kita orang lelaki hebat kerana dua wanita. Jadi Ustaz nak tekankan, ada ibu kita, ada ayah kita, berbakti sebaiknya, kerana itu di antara kemuliaan. Dua. Dan yang terakhir tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, ceramah kita pada malam yang mulia ni dah lebih 30 minit ni tuan-tuan. Nah, Ustaz kalau dapat mic ni nak kali pertama pula tuan-tuan. Aku belasah cukup-cukup. Nah, nombor 3 last. Tuan-tuan pun banyak kerja, ada tadarus dan sebagainya. Saya pun nak balik Semenyih ni tuan-tuan. Saya duduk Semenyih tuan-tuan. Nah, datang sini masya-Allah, tapi alhamdulillah tadi okey sikitlah perjalanan tu. Last nombor 3. Keberkatan kemuliaan seseorang. Pertama, dia jaga solat berjemaah. Dua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dia berbakti wali walidaina. Dua. Nombor 3 ni last, penutup saya pada malam mulia. Ada rezeki nanti kita jumpa lain. Nombor 3 tuan-tuan, orang yang mendapat kebaikan keberkatan fid dunia wal akhirah, orang yang mengeratkan hubungan silaturahim. Silaturahim ni paling payah tau, jangan main-main. Paling payah. 3 golongan tak diangkat walaupun sejengkal. Pertama, orang sengaja tinggal semayang. Kedua, seorang isteri derhaka pada suami. Ketiga, orang yang putus hubungan silaturahim. Kita beza pendapat tak ada masalah. Khamis malam Jumaat nak baca Yasin, Khamis malam Jumaat nak baca Kafi, Khamis malam Jumaat nak baca Baqarah, Ra'i. Tapi jangan sampai putus silaturahim. Ulama-ulama dulu pun berkhilaf, tapi membawa kebaikan kepada kita. Saya tanya tuan-tuan, lepas tuan-tuan i'tidal, tuan-tuan nak pergi pada sujud, tuan-tuan turun tangan dulu ke tuan-tuan turun lutut dulu? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Setengah sabut hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tuan-tuan nak turun tu, saya nak tanya tuan-tuan, ni surah An-Nur punya jemaah ni, tuan-tuan turun tangan dulu ke turun lutut dulu? Cuba jawab sikit. Siapa kata lutut? Angkat tangan, Ustaz nak tengok. Angkat tangan. Bunyi tot banyak tadi tu. Yang cakap lutut turun dulu, tak apalah, dia tak kena gaut. Kalau kena gaut, dua-dua betul. Riwayat Anas bin Malik kata turun lutut dulu, riwayat Abdullah ibn Umar kata turun tangan dulu. Dua-dua betul. Cuma kaul muktamad dalam mazhab kita Syafi'i, tak ada sakit, sihat wal afiat, yang terlebih afdal turun lutut dulu. Tak ada apa-apa, sihat, boleh main, boleh datang elok-elok, okey, cantik, turun lutut dulu. Dah kalau orang sakit, orang uzur, kaki tu bengkak je, ji apa pasal ji, lain macam terencuk-encuk, ustaz siput kuat sangat kata dia, makan gaut ustaz, kena ustaz, Allahu Akbar, dia turun tangan dulu, boleh. Yang penting kau jangan turun kepala dulu. Tu sudah. Ustaz nak try lah sekali, Ustaz gerebuk turun kepala dulu. Sebab tu kita ada beza pendapat, jangan sampai tak bertegur. Ini saya tak ada, Ustaz. Saya semenjak saya dah tak ada jawatan ni, Ustaz, saya tak datang surah An-Nur, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa benda ni? Saya tak ada, Ustaz. Saya dah kecil hati lah, Ustaz, dengan dia. Alah, kecil hati manusia atas dunia ni apa sangat. Takkan sampai kita tak nak erat silaturahim. Nabi sebut dalam kitab Bulughul Maram, orang kafir, bahasa kasar ni kafir ni, orang non muslim, dia baik sama-sama dia pun Allah Ta'ala bagi nikmat atas dunia, tapi dia tak ada rahmat negeri akhirat. Kita ni yang baik atas muka bumi Allah ni tuan-tuan, nikmat pun kita boleh, rahmat pun kita boleh. Jadi sebab tu kalau beza-beza pendapat sikit-sikit, ra'i aja, jangan sampai tak bertegur. Ni selisih pandang pun tidak, angkat tangan pun tidak, senyum pun tidak. Saya tengah tambah bahagian dapur dekat rumah saya. Nah, kadang orang rumah ni kejap itulah, kadang-kadang sisi faham, baru dia lagi tak tahan pergi gombak. Nah, makan saja pergi ziarah rumah pakcik. Dalam perjalanan nak balik Semenyih tu tuan-tuan, tanya dengan orang rumah, awak nak makan apa-apa tak? Abang lapar sekejap ni. Boleh lah bang. Nah, habis abang, awak nak makan apa? Ikut abang lah, orang rumah kata. Sampai depan sikit, nak makan apa ni, cepatlah, ikut abang lah, dia kata. Nah, saya tanya, betul-betul ni nak makan apa ni orang rumah ni? Nah, ikut abang. Kita orang lelaki senang je, nampak lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, lampu oranye, kita bagilah signal masuk. Betul? Tak tom yam kedai mamak, betul? Masuklah.
Saya berhenti kedai mamak. Orang lelaki senang. Keluar, anak tu pun duduk atas apa dengan anak saya, anak tu datang. Ya ustaz, mau dia apa? Dia tahu pula kita ustaz. Nah, ustaz mau makan apa? Saya pun kata saya mau minum sajalah. Nah, kejap lagi buat roti canai satu. Air order saya Milo Ice. Anak saya yang 6 tahun, abang nak apa? Nak fresh orange kata dia. Anak tu pun tulis. Sampai dekat rumah. Ma, nak makan apa tu? Anak tu tunggu. Diam je rumah. Ma, cepatlah. Orang tunggu tu. Nak order apa? Diam lagi. 3 kali saya kata, Ma, cepatlah. Tu anak tu tunggu. Tahu rumah jawab apa? Dengan muncung-muncung, asyik-asyik mama, asyik-asyik mama, asyik-asyik mama. Tadi aku tanya kau nak makan apa, ikut abang. Tu aku geram tu. Nah, kadang-kadang orang perempuan dia macam tu, paling payah. Tapi tak adalah sampai kita gaduh. Nah, tak adalah sampai tak bertegur. Walaupun kita berbeza pendapat, samalah macam jemaah surah An-Nur. Kadang-kadang sikit-sikit tu alah, abaikan ajalah. Nah, orang ni mengata sikit, orang tu mengata sikit. Nah, baik macam mana pun kita, takkan ada orang semua setuju pada kita. Tengok Rasulullah. Bukan nak kata Rasulullah tu kurang, sebaik-baik makhluk Abu Jahal benci, Abu Lahab benci. Jadi ambil kesempatan dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri semangat pada kita, kekuatan pada kita, istiqamah. Ustaz doakan semua yang berada dalam surah An-Nur pada malam yang mulia ini diberikan kesihatan yang baik oleh Allah. Amin. Ustaz doakan semua surah An-Nur jemaah ini berada dalam keadaan anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang paling penting Ustaz doakan semua yang berada dalam live Ustaz, sama ada di handphone, sama ada berada dalam dewan utama, berada di luar, Ustaz doakan yang paling penting, insya-Allah semua dalam ni direzekikan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz rasa cukup dulu, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Cuma Ustaz ada satu pengumuman. Ustaz minggu pertama dengan minggu ketiga akan balik kampung rumah di Tampin, Kuala Pilah sebelah. Ada satu madrasah ni Ustaz berkhidmat mengajar 3 kitab, Misyaul Afrah, Bulughul Maram dengan kitab Munyatul Musalli. Jadi madrasah ni tuan-tuan dhaif. Sangat-sangat dhaif. Jadi Ustaz berharap kalau ada sumbangan daripada tuan-tuan malam ni. Kalau tak bawa duit pun tak apa. Pergi dekat belakang, ada wakil Ustaz letakkan pamphlet warna purple. Tuan-tuan ambil je apa pamphlet tu. Dekat situ ada nombor telefon Ustaz. Dekat situ pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada nombor akaun. Tuan-tuan infaklah. Kalau kata bawa cash, mungkin tuan-tuan boleh sumbanglah dekat belakang. Ataupun wakil Ustaz ada letakkan beg berwarna biru. Okey, tuan-tuan boleh infakkan kalau bawa cash. Kalau tak bawa cash tak apa. Ustaz paling penting nak minta tolong ambil pamphlet tu. Nak infak ke tak nak infak ke, nak wakaf, itu lain cerita. Tuan-tuan ambil dulu, dalam pada masa yang sama ambil gambar, hantar dalam grup-grup family, grup-grup kawan-kawan. Kalau ada orang yang Allah Ta'ala jentik hati, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala boleh bagi. Nah, jadi Ustaz harap sangat tuan-tuan, kalau ada yang nak bagi cash, mungkin boleh sumbang di belakang, masukkan dalam beg berwarna biru tersebut. Dan yang paling penting, tak bawa duit ke apa ke, tak nak infak ke, itu tak ada masalah. Ambil pamphlet tu tuan-tuan, pakat-pakat sebarkan, insya-Allah. Ibu-ibu kalau tak bawa duit tak apa. Kadang-kadang ada jemaah datang komplain, Ustaz kenapa tak bagi tahu awal? Tak apa, Ustaz daripada depan ni nampak ada rantai emas, ada gelang-gelang tu, boleh tahu dekat situ, insya-Allah. Ustaz terima juga, jangan sedih. Nah, insya-Allah bergurau je ibu-ibu. Jadi insya-Allah ada rezeki, ada masa, ada kelapangan. Dan yang paling penting, sumbangan tu kita gunakan untuk kebajikan umum, untuk gerak kerja dakwah sebagaimana yang sahabat-sahabat kita, ulama-ulama kita, guru-guru, mudir-mudir kita buat, untuk kebajikan bersama. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di sisi Allah. Last, Ustaz mohon maaf kalau terlebih masa, terkasar bahasa, tersilap bicara. InsyaAllah ada rezeki nanti kita ketemu lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tankusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atina wa la tahrimna, wa ansirna wa la tusir alaina, wardina warda anna. Ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.